Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kita bertemu lagi dalam Entrepreneurship MPU 22012. So, Alhamdulillah kita dah melepasi bab pertama. Kita mempelajari keusahawanan secara teorinya, jenis-jenis keusahawanan dan lain-lain lagi dalam keusahawanan bab pertama. Jadi kita akan terus kepada bab kedua hari ini, di mana untuk bab kedua ni dia menumpukan kepada idea, keusahawanan, kreativiti dan inovasi. Dan kita juga akan masuk mengenai BMC, Business Model Canva, untuk bab yang kedua. Okey, tanpa membuang masa, kita terus ke slide yang pertama. Okey, sumber idea keusahawanan. Macam sebelum ni, slide saya dalam dua bahasa, so memudahkan anda semua memahami lebih mendalam mengenai keusahawanan. So kita ada dua bahasa untuk slide saya. Okey, untuk sumber idea keusahawanan, idea dan peluang perniagaan boleh diperolehi melalui sumber utama dan juga sekunder. So dia punya kata input tu daripada dua sumber utama dan sekunder. So sumber-sumber ini akan memberikan jenis maklumat yang diperlukan oleh seseorang usahawan untuk mengenal pasti peluang dan menilai idea yang berkesan. So ada dua tadi, sumber utama dan sumber sekunder atau sumber yang kedua. So apa yang dimaksudkan dengan sumber utama, apa yang dimaksudkan dengan sumber sekunder? So mari kita ke slide seterusnya. Okey, ini dia. Sumber utama. Sumber utama merujuk kepada data langsung atau maklumat yang dikumpulkan secara langsung melalui pemerhatian, eksperimen, temu ramah dan tinjauan. So ada kerja yang kita kena buat lah. So kita kena duduk kat situ, temu ramah, tanya dan sebagainya. Ada orang yang pergi membuat benda-benda tu. Bukan kita duduk berehat, data tu ada sendiri, tak ada. Kita kena turun ke padang. Kaedah mengumpulkan maklumat ini juga dikenali sebagai kajian lapangan. Macam saya cakap tadi lah, kita kena turun padang untuk buat kerja-kerja survey ni. Lepas tu, kos penyelidikan dan pengumpulan serta penafsiran data kepada maklumat ini sangat mahal. Kenapa dikatakan sangat mahal? Sebab kita kena ada orang ataupun manusia yang perlu membuat kerja-kerja survey. Dia tak boleh dapat maklumat tu duduk sahaja. Kena ada orang yang situ menanyakan kepada orang-orang yang di kawasan kejadian dan sebagainya. So untuk mendapatkan maklumat tu adalah data-data yang kita dapat tadi, kita kumpulkan, kita tafsirkan, dan dia menjadi satu maklumat yang baik dan tepat yang kita pakai nanti. Sebab tu yang dikata sangat mahal, sebab kita melibatkan orang-orang, kita melibatkan manusia lain. Macam tu. Itu adalah sumber utama, ataupun primary source. Okey, bagaimana pula sekunder pula? Apa yang dimaksudkan dengan sekunder? Sekunder merujuk kepada desk research atau dikenali sebagai penyelidikan perpustakaan. Ia melibatkan pengumpulan data yang telah disusun dan tersedia dan kos yang sangat berpatutan atau kadang-kala ia percuma. Kita teruskan lagi. Ini pada mulanya dijalankan untuk satu tujuan, iaitu dengan menggunakan data yang ada serta boleh dipercayai. Rujukan yang tersedia dan maklumat yang diperolehi dari media massa atau media elektronik seperti majalah, laporan tahunan dan banyak lagi. So bermaksud kebiasaannya data ataupun maklumat yang kita dapat ni dah sedia ada. Dah ada orang buat. Kita ambil sahaja. Tu kita panggil tadi penyelidikan perpustakaan. So dah ada orang yang bersusah payah untuk kita. Kita tak perlu susah payah nak buat research baru dah. Kita guna apa yang ada. Sebab tu dia kata dia punya kos tu sangat berpatutan dan kadang-kala percuma. Kita tak buat kerja yang susah payah dah. Kita guna yang ada ataupun research ataupun kajian-kajian yang telah dibuat, ataupun kita ambil daripada, kalau kita tengok daripada data ni, daripada media massa, media elektronik, surat khabar, laporan tahunan, banyak lagi lah benda-benda tu yang dah ada, yang sedia ada, tak menyusahkan kepala otak kita guna je. Itu maknanya kita ada dua sumber, daripada sumber utama atau primary dan juga sumber sekunder. So ada dua. So primary ni susah sikit, kita kena pergi sana, kita kena cari, kita kena tanya orang dan sebagainya. Tapi untuk sekunder ni kebiasaannya kita hanya menggunakan perkara-perkara, data-data yang ada di sekeliling kita mengeksploitasi atau kita menafsirkan pada data-data yang sedia ada. Okey.
teknik kita nak mengeneratekan idea perniagaan baru. Okey, brainstorming. Brainstorming ni benda yang biasa kita dengar lah. Pencambahan fikiran. Dalam bahasa Melayunya brainstorming. Ini adalah proses berfikir mengenai topik tertentu bagi menghasilkan beberapa idea yang mantap. So brainstorming, nama pun brainstorming. So kita tak boleh duduk seorang-seorang brainstorming seorang-seorang, dia tak padu kan. So kalau kita duduk seorang-seorang, kita brainstorming seorang diri, kita dapat hasil juga, tapi hasil dia tak berapa padu sebab hanya satu akal saja. Tapi kalau kita duduk dalam satu kumpulan yang mantap, ada 10 orang dengan pencambahan fikiran, dia akan datang input ataupun idea-idea yang mantap sebab kita ada ramai. Sesi pencambahan fikiran boleh dilakukan secara formal atau tidak formal. So boleh rasmi dan tak rasmi. Lepas tu seseorang cuba memancing, mencari idea. Dia mesti ada lead yang akan mengeluarkan idea atau mencetuskan baru datang daripada orang lain. So kumpulan orang dengan seorang moderator memikirkan idea masing-masing. Dia mesti ada orang tengah. Dia yang mengawal keadaan tu. Dia tak boleh main tembak. Dia tak ada pengawalan. So kena ada seorang yang guide benda tu supaya jadi cantik. So supaya dia akan ada plus minus ataupun dia ni bagi, dia ni argue, dia ni akan bagi, dia akan argue. So dia akan ada perbincangan yang sangat menarik dan akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Sesi pencambahan fikiran biasanya tidak formal kerana suasana santai menghasilkan idea yang lebih baik. Itu kita faham lah. Kalau kita buat dalam keadaan yang tertekan, kebiasaannya kita punya idea ni berat. Jadi kalau kita buat dalam keadaan santai, sembang-sembang kan, sambil dalam keadaan yang tenang-tenang, jadi kita mungkin dapat satu idea yang mantap, yang ilham yang dari Allah Ta'ala bagi pada kita, memang akan memberi satu impact yang besar kepada perniagaan baru yang kita nak buat tu. So itu adalah satu juga idea kita panggil dia teknik untuk menjadi idea untuk perniagaan baru. Salah satunya adalah brainstorming. Okey, seterusnya focus group, micro group. Saya letak sebagai micro group. So 5 hingga 10 orang dipilih kerana perhubungan dan pandangan mereka mengenai topik yang hendak diperbincangkan untuk menjadi idea perniagaan melalui perbincangan secara terus terang. So ni gentle lah, maksudnya kita ada dalam lebih kurang 5 hingga 10 orang. Macam brainstorming tu kita tak ada had, mungkin kita boleh buat dalam ramai-ramai. Kita boleh tanya, utarakan idea. Kita boleh tanya kepada seramai yang mungkin dalam satu kelas, mungkin 20-30 orang. Tapi bila kita dah masuk micro group ni ataupun focus group ni, kita hanya libatkan 5 ke 10 orang supaya dia lebih fokus. Dan yang kita pilih pun mereka tu memang betul-betul lah. Dia bukan main belasah je kan. Lepas tu micro kumpulan boleh dipilih dari pelanggan itu sendiri. Pekerja, kumpulan penyelidik atau mana-mana kumpulan yang mempunyai pengetahuan yang baik mengenai topik atau pengetahuan yang hendak dibincangkan. Lebih bagus lah. Maksudnya kita punya prospek tu sendiri, dia tak boleh main belasah je. Sebab kita dah nak buat keputusan yang lebih. Kita dah nak buat keputusan. Tadi kita brainstorming, kita dapat banyak. So kita lebih kecilkan kepada micro group. So kita dah nak buat keputusan yang hebat dan baik. Kita dah fokuskan kepada beberapa orang. So kita tak boleh ambil ramai-ramai lagi dah. Dan orang yang kita pilih 5 ke 10 orang ni, orang yang betul-betul kita rasa dia dah memahami, dia dah mengetahui isu yang kita nak utarakan, dan kita nak dapat satu keputusan yang pasti. Terdapat moderator juga yang bijak menguruskan ahli kumpulan dan memberikan idea-idea yang terbaik. So kena ada moderator lah. Maksud dia mesti ada orang yang mengawal perjalanan sesuatu perbincangan. Dia tak ada, kalau kita tak ada orang yang mengawal, tak ada orang kata orang tengah kan, jadi semua orang nak bagi pendapat, dia tak ada break. Dia pam, dia mesti ada kawalan. So moderator ni orang-orang yang bijak lah, orang yang pandai mengawal, mungkin emosi, mungkin idea daripada dia punya ahli-ahli yang 5 ke 10 orang tadi. So kita dah ada, yang pertama adalah brainstorming, yang kedua adalah micro group ataupun focus group. Yang ketiga, survey. Survey juga memainkan peranan penting. Jadi sebelum kita berniaga, kita kena survey. Kalau contoh saya nak berniaga air tebu, contoh. Kita kena survey kawasan tu dah ada ke orang berniaga air tebu. So kalau kita nak berniaga air tebu juga, so apa kelebihan kita air tebu kita? So kita menggunakan air tebu madu ke dan sebagainya kan. So banyak benda yang kita kena fikir kan. Survey lah, tu kena survey. So survey merupakan tinjauan merujuk kepada pembangunan soal selidik berkenaan dengan produk yang disasarkan. Dia ada questionnaire rupanya. Soalan mesti sangat fokus dan tidak melalut. Tak mengarut lah.
Kalau kita menanyakan pasal tebu je lah. Jangan kau tanya pasal benda yang lain-lain, pelik nanti kan. Dia tak membantu untuk kita membuat sebarang keputusan. Okey, jawapan yang diberikan mestilah terhad dan mudah. Misalnya, ya atau tidak. Sangat baik. Sangat baik, baik, sederhana, lemah, setuju atau tidak setuju. So kita bukan buat soalan subjektif yang mana jawapan kita boleh dapat pelbagai idea, pelbagai jawapan. So kita nak jawapan ya tidak, baik atau tidak. So lebih soal jawapan dia lebih fokus. So lebih mudah. Isu adalah survey. So kita dah ada brainstorming, kita dah ada micro group ataupun focus group, kita dah ada survey. Itu cara-cara untuk kita kalau kita patah balik kepada slide kita yang tadi, teknik untuk menjana idea. So anda yang nak buat bisnes ni, kita boleh dapatkan idea melalui 3 benda ni lah. Brainstorming ramai-ramai. Lepas tu kita nak dapatkan keputusan lebih baik, kita buat sedikit, kita kecilkan grup kita kepada 5 ke 10 orang, kita panggil focus group ataupun micro group. Lepas tu yang terakhir kita boleh buat survey. Itu dia. Yes, kita dah masuk BMC. Saya punya slide dia lari sikit. So apa itu BMC? Selalu saya cakap BMC. So untuk bab kedua kita dah masuk pasal BMC. Okey, merupakan template permulaan pengurusan strategik untuk mengembangkan atau mendokumentasikan model perniagaan yang ada. Ini adalah carta visual dengan 9 elemen. Ingat kalau kita tengok ayat ni, dia ada 9 elemen. Dalam BMC tu ada 9 elemen. Aktiviti utama, tawaran nilai, perhubungan pelanggan, aliran pendapatan, saluran, sumber utama, kos dan rakan utama. So benda ada 9 elemen dalam BMC. So nanti kita akan tengok secara detailnya apa setiap satu benda yang 9 ni. So rujukan dia adalah business model generation. Alexander Osterwalder dan Pignier. So ramai lagi. So halaman yang ke-14, penulis bersama dengan 470 manusia, orang practitioner seluruh dunia. Ni kita dapatkan apa itu BMC daripada ni lah. Ni rujukan kita lah. So anda tahulah yang paling simple BMC ada 9 elemen. So apa 9 elemen tu? Okey, ni dia punya gambar dia. Saya ambil sikit. So kita tengok ni BMC lah. So kalau kita tengok, dia ada aktiviti utama, tawaran nilai, perhubungan pelanggan, aliran pendapatan, saluran, sumber utama, kos dan rakan utama. So ini adalah secara ringkas mengenai BMC. Okay. So dalam awak punya nanti, biasanya kalau pelajar-pelajar saya present, dalam satu kertas maju akan ada 9 kotak. Dalam 9 kotak tu, 9 benda tu lah kita akan masukkan. Okay. Okay, kita pergi yang pertama, customer segmen target, sasaran segmen pelanggan. So who do you have? Anda akan tolong siapa sebenarnya? Segmen pelanggan. Sasaran pasaran lebih terfokus atau segmen yang terdiri daripada penduduk kawasan sekitarnya, kawasan yang berjarak 0 hingga 30 km dari lokasi perniagaan. Okey, boleh jadi masyarakat sekitar. Dekat kawasan 30 km tadi ada tak kilang, ada tak pejabat dan juga kedai yang berdekatan. Dan juga kawasan 0 hingga 30 km tadi, di kawasan perniagaan kita tu ada tak universiti ataupun college student. So kita kena tahu kawasan kita tu, siapakah kita punya target kita, segmen kita. Kalau kita nak berniaga ni, kita nak berniaga pada siapa? Kalau kata saya nak berniaga nasi berlauk, dia kepada siapa saya target? So macam mana saya punya harga? Kalau kita fokus kepada pelajar, macam mana? Kita kena tahu kita nak tuju kepada siapa. Itu penting. So ini adalah BMC. Elemen yang pertama adalah sasaran segmen pelanggan ataupun customer segmen target, atau who do you have? Who do you have? Help. Kan? Okey, kalau mengikutkan Asri Budak Online. So ini adalah course saya, MDEC. So pandangan Cik Asri, kita kena faham siapa prospek kita melalui beberapa ciri. Umur, jentina, lokasi, pendidikan, pendapatan, hobi, minat, agama, kaum, bangsa, status, gaya hidup dan tahap kesihatan. So ni penting elemen-elemen ataupun elemen-elemen kita punya pelanggan. Segmen-segmen pelanggan kita macam mana. Kita kena tahu. Jadi kita lebih mudah kita buat kerja nanti. Ini penting sebab sesuatu produk servis bukanlah ditawarkan kepada semua golongan. Hanya serve to a particular group of people sahaja. So kita kena identify ciri-ciri prospek kita. So sangat penting kita kena tahu kita punya prospek kita, segmen pelanggan kita siapa.
Contoh, kena tahu umur prospek. Sebab copywriting kita boleh dibuat mengikut segmen pelanggan tersebut. Prospek umur 15 hingga ke 25 akan berbeza cara tulis berbanding prospek umur 30 hingga 45 dan juga 50 tahun ke atas. Barulah berkesan copywriting bila kita kena pada umur audien yang disasarkan. So, perkataan baru yang kita belajar hari ini adalah copywriting. Copywriting tu macam iklan lah. Macam mana kita nak menarik pelanggan untuk membeli produk kita, kita nak menulis dalam kita punya iklan tu. Okey. Saya nak share dengan anda satu copywriting, satu contoh ayat copywriting. So ini adalah satu brand virgin coconut oil ataupun minyak kelapa dara. So yang ni kalau kita tengok kat sini, dia tak terus menjual. So dia macam bagi secara umum. So itu, tahukah anda semua, minyak kelapa dara Nur Natasha adalah minyak yang diproses dari kelapa matang melalui proses yang tidak merosakkan struktur asal dan khasiat semula jadi minyak tersebut. Ia diproses secara semula jadi tanpa haba dan bahan kimia lain. Itu salah satu copywriting. Ini adalah produk Nur Natasha VCO. So apa yang penjual ni menggunakan adalah kaedah copywriting yang bukan untuk menjual. Dia menceritakan kehebatan minyak kelapa dara Nur Natasha, di samping dia sertakan juga testimoni pelanggan Nur Natasha Beauty, minyak kelapa dara Nur Natasha Beauty ni. So itu cara dia punya copywriting yang bersahaja. Tetapi kalau orang yang kena pada target dia atau segmen dia, memang orang akan beli. Sebab dia banyak copywriting ni ada banyak cara. Cara satu soft copywriting, satu hard copywriting. Maksudnya soft ni kita tak perlu menekan untuk menjual, kita hanya berkongsi cerita, kita hanya berkongsi maklumat. Tapi bila hard copywriting, kita terus menjual, kita nak menjual, kita punya target adalah kita nak menjual produk tu kepada kita punya customer. Okey, itu adalah elemen pertama yang kita panggil sasaran segmen pelanggan. Kalau ikutkan Cik Asri, dia gunakan hashtag who do you have. Itu Cik Asri punya ni lah. Okey, yang kedua, elemen kedua, value proposition ataupun tawaran nilai. What do you do? Apa yang awak buat? Tawaran nilai merujuk kepada nilai yang ingin kita bina berdasarkan produk dan perkhidmatan yang disediakan. Tawaran nilai ini mesti khusus untuk segmen pelanggan yang kita pilih. Okey. Berapa elemen yang boleh digunakan untuk membina tawaran nilai? Contohnya, produk perkhidmatan kita. So, apa kita jual? Apa perkhidmatan kita? Sebagai contoh, kalau kata saya buat servis account, itulah perkhidmatan saya. Kalau performance prestasi, macam mana kita punya prestasi, bagus ke tak? Mantap ke tak? Itu semua yang kita kena nilai-nilai yang kita tawaran-tawaran nilai yang kita berikan kepada kita punya pelanggan. Kita kena tunjukkan kehebatan kita. Lepas tu tawaran nilai yang kita berikan, kita boleh ikut kehendak pelanggan. So pelanggan nak macam ni, kita boleh buat macam ni. Kita boleh ikut apa yang dia nak. Lepas tu reka bentuk dia pun cukup menawan. Jenama status yang bagus, harga yang berpatutan, dia boleh mengurangkan kos dia sangat rendah. Lepas tu dia kurang berisiko dan sangat mudah. So elemen-elemen ni lah yang kita perlu ada untuk kita memberi tawaran nilai kepada pelanggan-pelanggan kita. Contohnya, ini mengikut Encik Asri lagi lah. Saya banyak ambil daripada maklumat ataupun slide yang dikongsikan oleh coach saya ni, Encik Asri. Kita kena kenal pasti apa itu unique selling point kita, USP. Point P tu dah hilang pula. Atau kelebihan. Apa specialnya produk ataupun servis kita berbanding dengan A. Kalau kata saya servis aircon, so apa kelebihan saya punya servis dengan berbanding dengan Encik A punya servis? Mesti ada beza, mesti ada keunikan, mesti ada kelebihan yang membuatkan orang cari kita. If kita as a dropship atau agent, apa specialnya kita, orang beli dengan kita berbanding orang beli dengan agent ataupun dropship yang lain? Jadi bila kita dah tahu kita punya kelebihan, senang kita nak trigger masa kita buat copywriting. Copywriting yang ayat tadi lah, yang macam minyak kelapa dara punya copywriting tu. So kita nak close. Sebab bisnes ni biasa dia menggunakan kataan close. Kau dah offer dekat orang, kalau kau offer tapi kau tak ada close, susah. Jadi kita kena close. Sebab kita berniaga mesti ada keuntungan. Kita tak boleh rugi. Niaga tak close, rugi lah. Kita berniaga tapi tak ada orang beli. Kita berniaga tapi tak ada orang servis. Jadi masalah. So ini adalah pandangan daripada Encik Asri yang saya ambil daripada dia punya laman web dia. Itu adalah elemen kedua ataupun tawaran nilai.
kita pergi ke saluran. Okey, saluran. Oh, saya punya ni lari tapi saya teruskan. Bagaimana sesebuah organisasi perniagaan berkomunikasi atau berhubung dengan pelanggan. Untuk menawarkan nilai pada mereka. Biarkan pelanggan mengetahui tentang kewujudan perniagaan produk dan perkhidmatan, dan juga membantu pelanggan mengenai restoran atau perniagaan anda. So kita saluran tu kita nak pelanggan tahu kita. Pelanggan kenal kita. Sebab kita, kalau kita berniaga, orang tak tahu kedai kita, orang tak tahu kita berniaga apa, orang tak tahu kewujudan kita. Jadi masalah lah. Kita berniaga tapi orang tak tahu yang kita ni berniaga. Kita servis aircon tapi orang tak tahu kita servis aircon. Orang tak kenal pun rupanya, kau berniaga aircon rupanya, kau berniaga masak-masak rupanya, tapi orang tak tahu. So saluran ni yang macam mana kita, kalau ikutkan Cik Asri, how do you reach them? Macam mana kita nak sampai kepada customer kita. Perniagaan kita mesti orang tahu, kewujudan kita mesti orang tahu. Itu sangat penting lah. Okey, kalau ikutkan kita ada 5 fasa untuk mendapatkan pelanggan dalam perniagaan. Kesedaran pelanggan mengenai perniagaan atau produk kita atau servis kita. Pelanggan tahu kewujudan kita. Dia sedar kehadiran kita. So dia akan tanya kita, hari ni buat servis aircon, saya nak pasang aircon. Benda tu dia tahu, maksudnya dia tahu kita ni hidup lagi, atau syarikat kita wujud lagi. Saya nak beli makanan dengan awak lah. Jadi dia tahu kewujudan kita. Jadi kita tahulah, orang masih tahu kita ni, syarikat kita masih ada lagi beroperasi. Ni kalau kata orang tak pernah tegur kita, senyap je, jadi kita tahu orang ingat kita punya syarikat dah tak ada lagi. Penting customer awareness, kesedaran pelanggan. Penilaian produk, ulasan pelanggan. Customer review ni penting lah. Macam mana kita nak upkan customer, nak upkan kita punya perniagaan. Customer dah tahu kewujudan kita. Lepas tu macam mana kita nak tambah-lambah atau meningkatkan pelanggan kita. Jadi kita akan dapat review daripada orang lain pula. Orang akan cakap, Mamat tu bagus lah, makanan dia sedap lah. So kita akan tambah lagi kita punya customer. Lepas tu mestilah confirm, dah tahu, dah dinilai, mesti pada pembelian berlaku, ada penghantaran dan ada selepas jualan. So complete lah 5 fasa ni. Kita confirm telah mendapatkan pelanggan dalam kita punya perniagaan. So ada 5 fasa untuk berlaku, fasa untuk mendapatkan pelanggan dalam perniagaan kita. Yang paling penting, kesedaran customer mengenai kita, kewujudan kita. Kalau kata saya berniaga nasi lemak, orang tahu, Cik Zaham ni berniaga nasi lemak lah. Kalau orang senyap je, memang orang tahu dia ni tak, orang ingat mungkin dia tak berniaga lagi. Jadi kita rugi lah. Kita kena sentiasa promosi. Macam mana kita nak sampaikan kepada customer kita mengenai perniagaan kita. Penting, sangat penting. Itu elemen yang berapa tadi? Yang ketiga, saluran. Okey, hubungan dengan pelanggan. Hubungan antara organisasi perniagaan dan pelanggan sangat penting. Hubung baik memang kena penting lah. Kalau kita bergaduh dengan pelanggan kita, confirm lah pelanggan kita akan lari dan takkan beli dengan kita lagi. Kita kena jaga dia orang. Tujuan utama adalah menjaga pelanggan dan meningkatkan penjualan. So kita dah ada pelanggan akan cek kita sebab kita memang bagus. Kita memang jaga hati dia orang. Kita tak sombong dengan customer kita. Dari hubungan yang baik, kita juga dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan pelanggan tetap. Terutama perniagaan berdasarkan makanan dan perkhidmatan. Pelanggan itu penting untuk mengekalkan perniagaan. Pentinglah. Customer ni dia akan, kau kata contoh lagi. Saya nak pasang aircon lah. Kau pergi dengan Cik A lah. Cik A bagus lah. So sebenarnya kita tak perlu promosikan, sebab kita telah dipromosikan secara percuma oleh customer kita yang pertama tadi. Bilakah kita buat benda yang bagus pada customer kita kedua, customer kedua akan promosi pula pada customer yang ketiga. So mudahlah kerja kita. Itu kita punya hubungan antara pelanggan kita sangat-sangat penting, dan kita perlu jaga hubungan ni sampai bila-bila. Aliran pendapatan. How much will you make? Pendapatan dijana dari produk dan perkhidmatan yang kita berikan atau jualan kepada pelanggan. Itu dah kita dapat duit. Kita dah jual barang, dapat duit lah. Kita dah bagi servis, kita dapat duit lah kan. Itu datang kita punya revenue stream ataupun aliran pendapatan kita. Untuk perniagaan seperti restoran dan perniagaan berasaskan makanan, tentunya pendapatannya adalah daripada sumber makanan dan minuman. Betul tak? Saya jual makanan lah kan. Takkan jual makanan kereta pula kan. Macam itulah. Mekanisme harga sering bergantung kepada harga bahan mentah dan juga ukuran makanan yang dihidangkan. Kalau kita jual burger, banyaknya cheese leleh dan sebagainya, so harga dia sedikit mahal lah. Betul tak? Kalau kita pakai daging
daging bakar. Kita tak gunakan daging ramli. So homemade daging. So kebiasaannya burger homemade dengan burger ramli akan sedikit beza, mahal sikit. Sebab tu kita tulis tu mekanisme harga bergantung kepada harga. So lagi kasau untungnya, lagi kaya lah seorang peniaga. Yang kelima, aliran pendapatan, revenue stream. Makanan dan minuman dengan harga dan pembungkusan yang premium. Kalau kau tengok gambar kat situ, saya letak Starbucks. Lepas tu yang kat bawah tu kopi kedai makcik yang murah-murah je, kedai kampung. Kan beza tu, awak minum kopi dekat Starbucks dan juga awak minum kopi dekat kedai tepi-tepi jalan, kedai kopi biasa-biasa, beza kan. Kalau kedai kopi biasa mungkin RM1, RM1.20, RM1.5. Tapi kalau Starbucks minum kopi, harga dia sedikit berdentum lah. So dia biasanya dia punya aliran pendapatan tu mengikut cara anda mengeksposkan diri anda. Macam mana anda menjadikan sesuatu yang biasa kepada premium. Bila kita dengar premium, biasa kita faham, benda ni premium lah, mahal lah. Contohnya aircon juga, ada aircon yang murah, ada aircon yang sederhana mahal, ada yang aircon yang sangat mahal. Tapi customer tahu kenapa dia mahal, kenapa dia murah, kenapa dia sedang sahaja. Dia ada sebab-sebab ni. Okey, satu lagi, makanan dan minuman dengan harga berpatutan sesuai dengan semua pelanggan. Penting lah kan. Lepas tu tambah jualan seperti truck makanan. Ni macam kita nak hands on kita punya income. So kita ada buat food truck dan sebagainya. Lepas tu kita juga mengintroduce the catering style. So banyak cara kita nak kita aliran pendapatan kita meningkat. So banyak cara, banyak idea, banyak teknik dan sebagainya. So benda ni kita kena belajar sikit. So ini merupakan elemen yang kelima, sumber utama, key resources. Sumber utama adalah aset untuk perniagaan, dan merupakan kesinambungan dan kelestarian. So pentinglah sumber utama kan. What do you need? Berapa sumber utama yang diperlukan? Nak berniaga mesti ada sumber dia. Fizikal bangunan, kedai, peralatan, sistem, kenderaan, harta intelek, sumber manusia, pekerja dan kewangan. Nak berniaga kena ada duit. Sumber utama kita duit. Nak berniaga nasi lemak, kena beli beras, kena beli ikan bilis, kena beli kacang. Itu sumber utama kita duit. Kena ada duit. Okey. Menurut Cik Asri pula ni Cik Asri pula, saya petik daripada dia punya ni. Secara ilmiahnya sumber asas dalam perniagaan ada 3. Land, labor dan juga capital. Okey. Tapi itu dululah. Sekarang sudah banyak perubahan. Sudah ada bisnes online, tak perlu outlet. Capital tak perlu jika guna kaedah dropship atau ejen tanpa modal. Sumber penting untuk kita perlu sentiasa jaga dan ambil tahu, sebab itu nadi utama dalam menggerakkan suatu perancangan dalam perniagaan. So yang kita ikutkan tadi, yang first ni dia ada fizikal, rumah, kedai dan sebagainya, ada 4 kan. Tapi sekarang ni ada juga perniagaan secara lain. Kita jadi dropship. Kita tak ada cost pun. Kita tak ada modal untuk kita beli barang mahal. Just kita mempromosikan. Bila ada orang beli dengan kita, so syarikat A tu akan hantar kepada pelanggan kita. So kita akan dapat keuntungan daripada situ je. So nampak tak permainan dia? So dah semakin moden, semakin canggih kan ni. Ada pelbagai gaya dan cara. Okey. Kita pergi yang ketujuh, aktiviti utama. How do you do it? So how do you do it ni adalah, saya petik daripada Cik Asri. Apa yang perlu dilakukan oleh suatu peniaga untuk menjayakan model perniagaan mereka? Sama seperti sumber utama, aktiviti utama ini diperlukan untuk membina penawaran nilai, membina dan menyokong hubungan dengan pelanggan dan menjana pendapatan. So apa yang awak buat dalam perniagaan awak ni? So kalau kata awak buat nasi lemak, awak punya aktiviti utama awak adalah memasak nasi. Itu contoh itulah aktiviti utama untuk perniagaan awak. Itu dia. Okey, contoh macam ni. Kalau ikutkan, saya petik daripada Cik Asri juga. Just senaraikan apa aktiviti utama yang kita buat dalam melaksanakan perniagaan. Itu kita punya, apa yang kita buat. Ia juga boleh merujuk kepada aktiviti yang membolehkan perniagaan kita dapat dijalankan secara optimum dari segi kos operasi dan memaksimumkan dari segi hasil dan untung. Contoh, kita menggunakan website bersama payment gateway bagi memudahkan proses jual beli di antara kita dengan customer. Atau kita menggunakan platform seperti Lazada dan Shopee, atau aktiviti merekrut ejen dan juga dropship.
Itulah aktiviti-aktiviti penting yang kita senaraikan bagi menjalankan dan memajukan bisnes kita. So apa yang kita buat? Kita kena seraikan apa yang kita buat. Kalau macam saya cakap tadi, kalau kita masak, kita penjual nasi lemak, apa yang kita buat? Kita masak nasi. Itulah aktiviti-aktiviti yang kita buat. Dia kita kena cerita apa yang kita buat. Nanti kita akan tunjukkan contoh, contoh video yang BMC tu berlaku macam mana. Tapi awak kena tahu, just awak tahu elemen ketujuh, aktiviti utama, apa yang awak buat untuk menjalankan perniagaan awak. Macam tu. Rakan utama, key partnership. Rakan utama merujuk kepada rangkaian pembekal dan rakan kongsi dalam perniagaan. Terdapat 4 rakan utama. Ada 4. Hubungan strategik antara perniagaan yang tidak bersaing dengan yang lain. Maksudnya bukan musuh kita, bukanlah musuh. Kita punya orang lain. Macam kalau kata yang kedua ni, kerjasama strategik dan antara pesaing. Saya jual burger, dia jual burger. Kita bergabung. Itu antara pesaing. Kalau kata yang nombor 1 ni, hubungan strategik antara suatu perniagaan yang tidak bersaing dengan yang lain. Saya jual burger, dia jual muruku. Dia mungkin kita tak tahu, mungkin itu yang merujuk benda tu. Maksudnya mungkin peniaga muruku ni ada dia punya customer dia sendiri, saya ada customer sendiri. Bila hubungan tu maksudnya gabungan antara dua tadi ni, burger dan muruku ni, kita dapat customer dia dapat customer kita. Itu pandangan saya. Okey, usaha sama, joint venture untuk membina perniagaan baru. Kita bergabung buat satu perniagaan lain. So kita ada perniagaan A, dia ada perniagaan B. So kita bergabung, kita buat perniagaan C. Itu pandangan saya. Hubungan antara pembeli dan pembekal untuk memastikan bekalan mencukupi. Ini sangat penting. Pembekal dia menyediakan barang, pembeli akan membeli barang daripada pembekal. So kolaborasi ni sangat penting, hubungan ni sangat penting. Kalau kau ada barang tak ada pembeli, masalah. Kau nak beli barang tapi kau tak ada pembekal pun masalah. So sangat-sangat penting benda ni. Okey, perkongsian utama mengikut Cik Asri ni, kita perlu identify siapa partners kita dalam bisnes. Boleh jadi partners itu adalah stakeholder, pemegang saham, iaitu orang yang berkepentingan atau interest dengan bisnes kita. Contoh supplier, networking, kita sesama dengan agent, business partner, leaders, MLM, ataupun partner sama ada by joint venture maupun secara one-off alliance. So penting lah. So kita maksudkan sebagai perkongsian utama ataupun rakan utama. Itu adalah elemen yang ke-8. Sekejap saya punya tu dah semakin penuh. Kita pergi yang ke-9. Kos. Struktur kos menerangkan semua kos yang terlibat dalam menjalankan perniagaan berdasarkan model perniagaan yang dirancang. Semua aspek membina dan menyampaikan tawaran nilai, menjaga hubungan dengan pelanggan dan seterusnya menjana pendapatan memerlukan kos. What will it cost? Berniaga kena ada kos. Lepas tu, kos ini dapat dirancang dengan baik semasa kita menentukan aspek sumber utama, aktiviti utama, perkongsian utama dan model perniagaan kita. So, kita dah buat benda-benda tadi dan elemen-elemen yang ada. So, baru kita boleh fikir kos kita. Baru kita nampak. So, nak buat ni. Kita nampak. Barulah kita boleh turunkan kos. Maksudnya kita punya kos tak mengarut. Tak pergi ke sana, tak pergi sini. Kita fokus dengan 8 elemen yang tadi. So kita dah daripada 8 elemen yang kita bincangkan tadi, BMC tadi, elemen terakhir adalah kos. So kita dapat capai benda tu dengan lebih baik, dengan lebih mantap. Okey, ini adalah contoh BMC. Kalau kita tengokkan, kita tengok yang satu-satunya. Ini kena kecil sikit lah, sangat tak nampak kan. So kita tengok customer segment dia. Kita ambil contoh customer segment. Lepas tu kedua pergi kepada value proposition. Okey. Yang ketiga dia pergi saluran. Yang keempat dia pergi customer relationship. Yang kelima dia pergi aliran pendapatan. Yang keenam sumber utama. Yang ketujuh pergi aktiviti utama. Yang kelapan dia pergi rakan utama. Yang kesembilan dia pergi struktur kos. Ini contoh BMC yang telah dibuat oleh rakan-rakan kita di luar sana. So kita tengok macam mana. Contoh kita ambil satu. Customer segment dia komuniti sekitar, kawasan taman, perumahan, kawasan perkampungan. Kita ambil contoh sebab masa tak mencemburi saya sebab saya punya data semakin sikit. Yang kedua, value proposition, tawaran nilai, resipi istimewa yang sedap hingga terlolak mata, pilihan pelbagai menu terbaik. Mantap maksudnya. Okey, yang ketiga, cara-cara kita nak menyampaikan kepada customer kita offline, tradisional. Ada banner, ada banting. Ini cara offline. Cara online, kita ada FB, kita ada IG, kita ada Twitter, kita ada laman web. Itu nombor 3. Itu adalah nombor 3. Lepas tu yang customer perhubungan pelanggan macam mana? Layanan yang mesra pelanggan, komuniti sosial media, website, cara layanan istimewa kepada pelanggan. Jangan sombong, jangan belagak, jangan bongkak masalah. Aliran pendapatan, jualan makanan dan minuman di kedai. So ada di kedai. Lepas tu jualan makanan melalui food truck.
dan juga perkhidmatan catering. So ada 3 elemen dia jual barang dia melalui 3 elemen. Kat kedai, food truck, juga catering. So banyak cara dia punya income dia masuk. Yang keenam, dia punya sumber utama dia kena ada kedai. Lepas tu dia ada resipi istimewa, dia ada sumber manusia pekerja dia, dan juga ada sumber kewangan. Itu dia punya key resources dia. Dia punya aktiviti utama macam saya cakap tadi, dia buat apa? Penyediaan makanan, minuman, melayan pelanggan, kebersihan, jaga kebersihan, pengurusan inventory, pengurusan pekerja, dan juga pengurusan kewangan. So itu aktiviti dia, perjalanan hidup, perjalanan perniagaan dia. Okey, yang ke-8, rakan utama dia, pembekal bahan makanan dan minuman, pembekal bahan kosongan termasuk kebersihan, PBT, kesihatan dan bank. Ni dia punya rakan utama dia. Okey, yang ke-9, kos bahan mentah, kos sewa, kos senggaraan, kos marketing, kos pekerja, kos lesen, PBT dan kesihatan. So tu kan nampak kita dah cerita 8 tadi, baru kita cerita kos yang elemen yang terakhir, kos yang ke-9 tadi. Okey, settle. Contoh yang pertama, PMC. Saya harap awak faham lah. Nanti kita tengok balik macam mana. Kita boleh tengok contoh yang banyak. So yang ni ada satu lagi pula. Okey, ni banyak rakan awak buat ni. So ni contoh dia. So yang ni kalau ikut pun dia juga meniaga makan lah. So kita tengok yang pertama, dia punya segmen pelanggan dia. Pelanggan dia adalah pelajar dan customer. Pelanggan dan juga pesyarah. Lepas tu macam mana dia nak jaga hubungan baik antara pelanggan tu, dia ada combo cara dia. Macam mana dia nak sampaikan nak tahu pelanggan dia tahu perniagaan dia, macam WhatsApp, poster, email dan ejen. Tu cara dia. Okey, dia punya tawaran nilai dia sedap, confirm kena sedap, kena murah, kena banyak, premium, selesa dan sedap. Itu elemen-elemen dia lah. Apa yang dia buat? Dia berniaga, apa yang dia buat? Dia mesti masak, dia mesti promosi, dia mesti menjual. Itu dia punya key activity dia. Lepas tu sumber utama dia bahan mentah, modal, alatan. Tu benda yang standard kan. Okey, partner dia dia buat dekat UiTM. So UiTM adalah partner dia lah. Lepas tu Ramli tu orang yang membekalkan daging Ramli. Kedai runcit, orang yang dia beli barang-barang mentah. So kena baik dengan pembekal Ramli, dia kena baik dengan kedai runcit dan juga kelab. Okey, struktur kos dia, bahan mentah, alatan, allowance, utility dan so on. Itu dia punya kos dia. Dan aliran pendapatan dia, macam mana dia dapat keuntungan syarikat, dia jual burger. Lepas tu komisen dia, air daripada jajan yang menumpang dengan dia dapat komisen daripada jualan produk orang lain. Dan juga training. So dia training orang, dia dapat juga duit. Macam tu. So apa tugasan anda? Alright. Setiap pelajar wajib membentangkan BMC dengan produk tersendiri. So kita ada memandangkan kita masih lagi online. So setiap orang akan kena buat BMC sendiri. Produk anda sendiri. Okey, anda perlu rakam video pembentangan BMC, hantar video rakaman kepada saya menerusi Telegram saya. Gunakan kertas majung kat belakang tu. Lepas tu anda membina 9 elemen BMC dalam kertas majung tu. Okey, due date dia adalah 19 September 2020, Jumaat. So ada lebih kurang 2 minggu lagi untuk anda buat ni. So seorang-seorang, bukan berkumpulan seorang-seorang. Okey. So alhamdulillah saya dapat satu video. So ni Cik Nur Hidayah binti Ahmad Taufik kelas DLM 6D. Dia punya ID nama PLDL 1805009. So kita akan lihat. Nanti saya akan share video bagaimana Cik Nur Hidayah binti Ahmad Taufik menceritakan perniagaan mereka dan keluarga dan ahli-ahli mereka, ahli Cik Nur Hidayah ni melalui BMC dia. So saya akan share video ni untuk anda tahu. So sebenarnya banyak video-video BMC di luar sana. So nanti anda boleh explore dan meneroka macam-macam cara mereka membentangkan BMC ni. So ini salah satu contoh yang bagi saya yang baik. So boleh jadikan anda punya guideline. So kita akan share dekat video ni kejap lagi. So jangan lupa tugasan anda nanti, ini paling penting, seorang-seorang hantar sebelum 19 September 2020. So maafkan saya di mana kesilapan atau kekurangan slide saya untuk bab kedua ni. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Cik Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Hidayah binti Ahmad Taufik. I'm going to talk about my business model canvas. So, what I'm currently selling is Samyang Grills by Samyang Company. First, what is my customer segment is KPMG student who love and crave for spiciness in their food. And then, why I choose
Samyang Ramen is because the value proposition itself, where it have spiciness, and that makes the customer crave for more and repeating because of the spiciness. Next, how I channels my product is by courier and cash on delivery. I do cash on delivery to my customer from room to room, and also if they WhatsApp me in social media to deliver to their room, I will deliver it instantly. Next, how I maintain my relationship with customer is treating them personal and assisting them on how to cook the ramen itself, step by step. And also, what is my revenue streams? How I get my revenue back is by the sales and COD charge as well, because I charge my cash on delivery from room to their room for 50 cents. Next, we go to the key resources. How I get my resources is by stock. If I don't have my stock, I can't sell anything. And also by the internet. This is how I get my customer, is by internet, which is from WhatsApp and Instagram. Next is my key activities. What I do with my product itself is by marketing the product through my Instagram, Facebook, and also WhatsApp, and I have my website also. And also I do restock because I am an agent. I have to restock my product. Next, we go to the key partners. So my partners is currently have the supplier and also the investor. The supplier is from Shopee itself, from Samyang company, which they have an agent also. And my investor is my mom and my sister. Next, we go to the cost structure. I have several expenses, which is postage, internet data, and also stock. Postage is to post my product to the customer, and internet data is to communicate with my customer, and also stock is to stocking the product. That's all from me. Thank you.